Dadah. Okey, sini wakana Nuhun rajulan salihan kariman, dan adalah Nuh rajulan seorang lelaki salihan yang soleh, kariman yang mulia. Wakana Nuhun, dan adalah Nuh rajulan seorang lelaki aqilan yang cerdik, haliman yang sopan santun. Ini jumlah ni sangat mudah. Jumlah ni sangat mudah je. Jumlah yang bentuk fi'il naqis. Jumlah yang bentuk fi'il naqis. Dia ada isim, fi'il naqis ni dia ada isim dan dia ada khabar. Dia ada isim dan dia ada khabar. Itu fi'il naqis. Okey, fi'il naqis kana fi'il naqis, Nuhun isim kana, rajulan khabar, salihan kariman khabar, semua sekali. Sebab tu dia adalah berbaris di atas. Dia berbaris di atas. Wa kana Nuhun, yang itu pun juga Nuhun situ isim kana, rajulan aqilan haliman khabar kan. Dia khabar, ada 3 khabar, 3-4 khabar, tak ada masalah. Okey, sambungan. Wa kana Nuhun nasihan syafiqan. Ini awak kena ingat dari segi bahasa. Dan adalah Nuh nasihan. Nasihan ini yang memberi nasihat. Orang yang suka memberi nasihat lah. Kira-kira makna dia. Syafiqan yang jenis penyayang. Yang jenis memberi nasihat, suka memberi nasihat. Dan yang jenis penyayang. Yang penyayang. Wa kana Nuhun, dan adalah Nuh sadiqan aminan, orang yang jujur. Sadiqan, orang yang jujur. Aminan, orang yang aman. Isim fa'il awak boleh terjemah orang. Setiap isim fa'il awak boleh tambah perkataan orang. Ataupun yang. Boleh. Boleh tambah orang, boleh tambah yang. Isim fa'il. Dan ini pun sama, jumlah dia adalah ada isim, ada khabar. Khabar 2, nasihan syafiqan 2, sadiqan aminan 2. Yang atas perenggan jumlah di atas ada khabar 3. Yang ni pula ada khabar 2. Boleh je? Ikhtara Allahu Nuhan. Ikhtara, telah memilih. Allah telah memilih. Allahu kan situ jadi hu, dhamir, dhamir pula isim, isim zat Allah yang berbaris di hadapan, maknanya situ sebagai fa'il kepada ikhtara. Sebab ikhtara situ adalah fi'il madhi. Ikhtara situ adalah fi'il madhi. Ikhtar Allahu Nuhan. Tengok, Allah situ baris di hadapan, Nuhan baris di atas. Maknanya Nuh situ fa'il. Allah situ fa'il. Nuhan adalah maf'ul. Maf'ul bih. Ikhtara situ adalah fi'il, fi'il madhi ma'lum. Bab ifti'al. Bab ifti'al.
Ikhtara, yakhtaru, ikhtiyaran. Ikhtara, yakhtaru, ikhtiyaran. Dia dalam nakis. Dia dalam ajwaf. Silap. Dia ada dalam ajwaf. Dalam asal perkataan dia kha, ya, ra. Dijadikan bab ifti'al. Dijadikan sebagai bab ifti'al, maka jadilah ikhtara, yakhtaru, ikhtiyaran. Jadi ikhtara itu adalah fi'il madhi. Makna dia memilih. Dia telah pilih. Ia telah pilih. Allah, siapa yang pilih? Allah lah yang pilih. Allah pilih. Pilih siapa? Nuhan. Pilih Nuh. Pilih Nuh. Li risalatihi, untuk mendapat risalahnya. Untuk mendapat utusan, pangkat risalah Allah Ta'ala. Yang membawa risalah Allah Ta'ala. Wa auha ilaihi, dan Allah Ta'ala wahyukan padanya. Ini saya terus terjemah Allah. Kenapa? Auha situ dhamir dia rujuk pada Allah. Dan dia wahyukan. Auha sini dalam bab if'al. Auha dalam bab if'al. Dia dalam lafif. Lafif mafruq. Dia lafif mafruq. Daripada perkataan wahyun. Daripada perkataan wahyun dijadikan bab if'al. Dijadikan sebagai bab if'al. Auha yuhi. Dia daripada perkataan auha yuhi. Iha. Auha mewahyukan ilaihi kepadanya. Mewahyukan kepadanya. Apa yang diwahyukan? An situ tafsir, iaitu an situ dengan makna tafsir, iaitu anzir, hendaklah kamu bagi peringatan. Anzir, hendaklah, makna dia hendaklah kamu bagi peringatan. Qaumaka, qauma baris di atas, ma tu baris di atas, terhadap kaum kamu. Min qabli, sebelum dari ayyatiyahum azabun alim. Sebelum, dari sebelum, ataupun min situ tak terjemahkan sebelum, sebab min situ boleh juga jadi zaidah, dia jadi zaidah sebelum. Jadi kita tak terjemahkan. Kita tak terjemahkan. Tapi kalau nak terjemah tak salah, dari sebelum. An, sebelum, an bahawasa ataupun sungguh, ya'atiyahum, an situ menyebabkan jumlah seterusnya jadi an situ an masdariyah, an situ an masdariyah, yang mana fi'il itu jadi makna macam isim. Okey? Selepas daripada an yang seterusnya, an yang ini bukan an tafsir, an masdariyah. An yang mula-mula adalah an tafsir. Kena ingat, dalam jumlah itu ada dua an. Satu an yang mula-mula adalah an tafsir. An yang kedua, yang ke tengah-tengah tu, an ya'tiya situ an masdariyah. Ia dalam huruf nawasib. An lan kai idan, an lan kai idan. Ia dalam huruf nawasib je. Dan an sini makna dia adalah masdar. Dia menjadi masdar. Mana fi'il dia tu jadi masdar. Sesuai untuk jadi masdar sebab apa? Qabli situ isim. Qabli situ isim. Okey? Qabli itu isim, maka yang seterusnya kira-kira macam mudhaf ilaih. Yang seterusnya adalah macam mudhaf ilaih. Min qabli an ya'ti. Sebab tu qabli situ baris di bawah sahaja tanpa tanwin. Tengok, qabli baris di bawah tanpa tanwin. Sebab apa? Jumlah an ya'tiya situ jadi macam mudhaf ilaih. Sebabnya an situ mewakili isim. Sebab an situ jadi mewakili isim. Ayyatiyahum azabun alim. Sebab dia jadi masdar, maka dia jadi makna isim. Masdar kan isim.
Ya'tiyahum, datang kepada mereka, azabun alim, azab pedih. Azabun alim baris di hadapan. Kena ingat. Dia adalah fa'il kepada ya'tiyah. Fa'il kepada ya'tiyah. Hum situ adalah dhamir mansub muttasil. Hum situ dhamir mansub muttasil. Macam darabani, darabaka. Yang itulah sama aja. Darabani, darabaka dia panggil dhamir mansub muttasil. Dhamir mansub muttasil ni maknanya fi'il itu bergabung dengan dhamir yang dihukum sebagai maf'ul. Sebab tu dipanggil mansub, dihukum baris atas. Dhamir situ duduk pada tempat yang kena baris di atas. Maka kalau dhamir muttasil, kalau ada jumpa dhamir mansub muttasil ini, senang untuk awak faham. Iaitu faham apa? Iaitu awak boleh kenal, terus boleh kenal, itu adalah maf'ul. Sebab tu kita belajar dalam nahwu, ada dhamir mansub muttasil. Ada dhamir marfu' muttasil. Munfasil. Muttasil, munfasil. Kan kita dah belajar kan? Maka, itu sebenarnya untuk memudahkan lagi awak memahami apa itu peranan dhamir. Yang muttasil, yang mansub muttasil apa makna? Yang marfu' muttasil apa makna? Yang munfasil macam mana? Okey? Okey, yang ini adalah mansub muttasil. Maka hukumnya adalah terus kepada maf'ul. Jadi ya'tiyahum, hum situ adalah maf'ul. Mana fa'il dia? Fa'il setelahnya lah, iaitu azabun alim. Azab yang pedih. Mausuf sifat jadi mausuf sifat jadi fa'il. Azabun alim mausuf sifat jadi fa'il kepada ya'tiyah. Jadi datang kepada mereka, apa yang datang? Azabun alim. Azab yang pedih datang kepada mereka. Azab yang pedih datang kepada mereka. Okey, terjemah secara keseluruhan bahawasanya hendaklah kamu memberi peringatan kepada kaum kamu sebelum dari datangnya kepada mereka azab yang pedih. Datang kepada mereka azab yang pedih. Ini jumlah ni saya rasa payah sikit. Jadi saya nak terus habiskan sebab ada 2 perenggan lagi. Saya tetap nak habiskan. Faqama Nuhun fi qaumihi. Maka berdirilah. Nuh. Dengar yang saya terjemah tadi. Berdirilah. Berdirilah ni boleh juga dengan makna telah. Boleh juga dengan makna telah. Berdirilah Nabi Nuh. Sebab bahasa kita ni kita boleh je guna ada setengah tu boleh je kita ikut sesuaikan dengan kalimah sebiji-sebiji pun kita boleh terjemah. Tapi kadang-kadang tak boleh. Jadi faqama Nuhun maka berdirilah Nabi Nuh. Ataupun awak terjemah seperti mana yang biasa saya ajar, Nabi Nuh telah berdiri. Maka Nabi Nuh telah berdiri. Fi qaumihi, fi sini dalam. Tapi sini dalam tak sesuai, kita terjemahkan di kalangan. Sebab fi juga dalam boleh juga dengan mana di kalangan. Di kalangan. Jadi fi sini awak nak terus pada terjemah dalam pun boleh. Sebab kalau dalam pun awak faham sebenarnya kali. Tapi kalau di kalangan, ayat tu lebih sesuai dalam bahasa Melayu. Di kalangan qaumihi, kaumnya. Di kalangan kaumnya, yakni Nabi Nuh berdiri di kalangan kaumnya. Yaqulu ni hal. Yaqulu ni duduk pada tempat hal. Jadi kan fi'il mudhari' kan? Fi'il mudhari'. Faham tak? Fi'il mudhari'. Bila fi'il mudhari' ni dia biasa merujuk pada hal kan? Hal dengan istiqbal kan? Zaman dia adalah zaman hal, zaman istiqbal. Hal makna dia apa? Keadaan. Jadi awak terjemahnya, kalau jumpa fi'il di tengah-tengah ni, biasa awak terjemahlah keadaan, senang. Keadaannya berkata. Dia berkata. Keadaannya dia berkata. Jadi kalau awak terjemah keadaannya dia berkata, awak tak perlu terjemah dia akan berkata. Dia sedang berkata. Bolehlah kalau dia sedang berkata, bolehlah. Okey. Yaqulu sambil dia berkata, apa terjemah situ? Sambil dia berkata pun boleh.
Sambil dia berkata pun dengan sambil itu pun juga dengan mana keadaan ya. Keadaan masa tu, keadaan ketika itu kita boleh juga guna perkataan sambil. Sambil berkata. Maka dia ni yaqulu ni duduk pada tempat hal. Hal kerana adanya fi'il sebelum pada dia tu iaitu qamah. Sambil berkata linnas kepada orang ramai. Annas manusia, orang ramai, sama je. Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku lakum buat kamu. Sebagai apa? Rasulun amin. Pesuruh yang amanah. Pesuruh Allah lah maknanya situ. Pesuruh Allah yang amanah. Yang menjaga amanah Allah. Pesuruh, utusan dan amanah. Sungguhnya aku ni buat kamu sebagai utusan dan amanah. Orang yang amanah. Mana utusan Allah yang membawa amanah Allah. Utusan Allah yang membawa amanah Allah. Okey, sampai sini saja dulu. Untuk yang nahwu tu nanti saya panggil pula. Sekarang ni saya nak suruh pelajar ni dulu masuk. Sebab dia orang duduk tunggu lama dah.